Hutan. Hutan tu bukanlah suatu tempat untuk kita masuk dengan sesuka hati kita. Bila kita masuk dekat dalam hutan tu, ada mata yang sedang memerhati setiap gerak geri kita apabila kita berada dekat situ. So, menjaga tingkah laku, adab serta percakapan kita adalah asas utama apabila kita berada dekat sana. Meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah perkara yang paling penting, paling mustahak sebelum kita memasuki hutan, guys. So, diharapkan kisah ni dapat dijadikan tauladan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kero Series. Pertama sekali saya ingin mengucapkan takziah kepada seluruh keluarga Acap di atas kehilangan Acap sampai ke hari ini. Diharapkan keluarga Acap bertabah, terutama sekali kepada mak, isteri, anak dan juga abang Acap yang masih tak putus asa untuk mencari Acap sampailah ke sekarang, guys. Cuba korang semua bayangkan, salah seorang ahli keluarga korang hilang secara tiba-tiba dan kita sendiri tak tahu apakah punca sebenar yang membuatkan diorang tu hilang. Kita tak tahu adakah dia diculik, adakah dia jatuh gaung, adakah dia masih hidup. Kita tak tahu semua benda tu. Yang kita tahu, dia hilang secara tiba-tiba. Benda itulah perkara yang paling sakit, perkara yang paling memberatkan sekali untuk kita terima, guys. Sebab kita tak tahu macam mana dia boleh hilang. Jadi saya bawakan kepada anda semua kisah kes kehilangan Acap. Kita teruskan dengan misi mencari Acap. Ashraf. Nama penuh beliau adalah Muhammad Ashraf Hassan ataupun dikenali sebagai Acap, berumur 29 tahun dan Acap menetap dekat Muar, Johor. Acap ni dia bekerja sebagai juruteknologi makmal dekat klinik kesihatan daerah Muar kat negeri yang sama. Acap ni dia seorang yang meminati dan selalu join ataupun dia selalu menyertai aktiviti sukan lasak. Disebabkan dia ni selalu join aktiviti-aktiviti sukan lasak tu, dia ni dikatakan mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam bidang sukan outdoor, yang di mana Acap pernah mendaki 7 gunung tertinggi dekat semenanjung Malaysia, guys. And benda tu bukan sampai situ je, guys. Dikatakan Acap ni juga pernah menawan beberapa buah gunung dekat luar negara termasuklah Indonesia, guys. Acap mempunyai sebanyak 7 orang adik-beradik dan dia merupakan anak yang kelima. Abang Acap yang sehingga sekarang tak pernah stop cari Acap tu, nama dia adalah Muhammad Zahiruddin Hassan yang berumur 35 tahun pada tahun 2019 dan juga ibu Acap bernama Siti Maznah Khamis yang berusia 62 tahun, guys, pada tahun 2019. Ibu Acap ni dia mempunyai masalah yang lebih kepada kesihatan jantung, guys, yang di mana boleh dikatakan mak dia ni sangat kuat. Sebab masa Acap hilang tu, mak dia ni selalu datang untuk membantu misi pencarian Acap. Mak dia siap datang dekat sana, guys, untuk tolong diorang, untuk cuba panggil Acap keluar, Acap keluar, mak ada ni. Ya. Stop. Memang sangat-sangat sedih bila korang tengok tu. Mak dia ada sakit jantung tapi mak dia still boleh datang sana atas sebab kasih seorang ibu kepada anak dia, guys. Mak mana yang tak sayang anak, kan? Mak Acap ni juga menyifatkan Acap ni adalah seorang anak yang rajin. Dia ni sangat prihatin dan selalu teman mak dia pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan susulan, guys. So kita nampak dekat sini Acap ni seorang anak yang bertanggungjawab. Acap ni dia dah kahwin dengan seorang wanita yang dikenali sebagai Hamizah. Hasil daripada perkahwinan diorang tu, diorang ni dikurniakan seorang baby yang berusia 1.5 tahun pada tahun 2019. Kalau sekarang ni mungkin dah 2-3 tahun macam tu. Pada 23 Mac tahun 2019, Acap telah menyertai satu program larian yang diberi nama sebagai Gopeng Ultra Trail yang diadakan dekat kawasan Gua Tempurung, negeri Perak. Okey, yang mana tak tahu, Ultra Trail tu adalah sebuah event larian secara beramai-ramai. Ada 4 kategori, 10 km, 25 km, 50 km dan 100
km. Masa tahun 2019 tu, tahun tu adalah tahun ketiga event tu dibuat. Maksudnya 2 tahun sebelum ni dah buat event yang sama dekat kawasan yang sama, tapi masa diorang buat tu tak ada apa-apa yang berlaku dekat situ guys. Sampailah ke tahun yang ketiga. So cerita dia ni bermula apabila Acap dia pergi join program tu untuk kategori 25 km. Program tu bermula macam biasa. Memang ada video yang dirakam oleh peserta lain yang menunjukkan Acap join larian tu. Acap ada join larian tu. Dia tak ke mana-mana, dia memang join larian tu guys. Sampailah pada pukul 2 petang guys. Masa tu salah seorang kawan Acap yang bernama Farid menyedari tentang Acap tak sampai-sampai dekat garisan penamat ni. Kawan Acap tu dah sampai dekat garisan penamat, tapi Acap tak sampai-sampai lagi. So dia macam risau, dia macam curious, mana kawan aku ni kan. Disebabkan Farid ni risau, dia terus call Acap menggunakan telefon bimbit. Dikatakan apabila dia call Acap ada bunyi beep, maksudnya ada bunyi tut. Maksudnya phone dia tu hidup. Phone dia tu memang ada. Tapi even dah call banyak kali pun dia still tak angkat-angkat juga. So kita nampak kat sini something wrong. Bila dia dah call banyak kali tapi tak angkat juga. Benda tu lagi membuatkan Farid ni risau tau. Takut terjatuh dekat gaung ke apa kan. Jadi Farid dia tanpa melengahkan masa lagi, dia terus bagi tahu dekat pihak penganjur. Dan kemudiannya tindakan pihak penganjur tu, dia terus pergi cari Acap dekat kawasan laluan para peserta. Maksudnya kalau event-event macam ni, penganjur akan menyediakan laluan yang perlu dilalui oleh para peserta. So diorang pergi cari Acap dekat laluan yang telah disediakan tu dulu, kat area situ dulu. Jadi dah cuba untuk mencari Acap seharian tapi tak jumpa-jumpa juga. Akhirnya Farid dia macam okay, aku kena buat something. Dia pergi report polis. Dia pergi buat satu laporan polis dekat Balai Polis Kopeng pada pukul 1.09 pagi. So polis tak tunggu lama guys. Esoknya pencarian terus dimulakan oleh pasukan penyelamat. Pada hari tu, maksudnya pada esoknya 24 hari bulan tu tak jumpa apa-apa. Tapi esoknya lagi 25 hari bulan, diorang ada jumpa botol air yang dikatakan botol air tersebut adalah milik Acap. Tapi bila diorang dah buat siasatan yang lanjut, lebih teliti, dia kata okay, botol tu bukanlah botol milik Acap. Dalam usaha pencarian Acap ni, segala apa yang dijumpai oleh pasukan pencari adalah sangat-sangat membantu tau. Sebagai contoh, benda ni membantu dari segi mendapatkan clue tentang keberadaan Acap. Contohlah, diorang jumpa something ataupun jumpa baju lah. So bila diorang jumpa barang milik Acap, kemungkinan Acap berada dekat sekitar kawasan tu je. So proses pencarian tu akan menjadi lebih mudah guys. Tapi malang sekali guys, cari still tak jumpa clue apa-apa langsung. Cerita ni sampailah pada 14 April di mana abang Acap yang kedua bernama Azlan membuat laporan polis supaya pencarian Acap dihentikan serta merta oleh volunteer yang lain. Semua ni adalah atas nasihat pihak ketua kampung Pintu Padang, yang di mana ketua kampung tu cakap diorang ni akan cuba bantu untuk keluarkan Acap jika semua orang stop cari Acap. Maksudnya semua orang tu adalah volunteer yang join. Sebelum 30 Mac tu pencarian Acap dilakukan oleh pihak berkuasa, and then 30 Mac ke 14 April tu dilakukan oleh ada pihak berkuasa tapi tak ramai, tapi kebanyakannya adalah volunteer yang join untuk mencari Acap. Sampai sekarang Acap masih tak ditemui guys. Banyak teori-teori ataupun kemungkinan yang berlaku ke atas diri Acap. Abang Acap sendiri sampai sekarang masih mencari Acap dekat area kawasan Acap hilang tu. Kalau anda kata dia pergi kat sini, okey tak ada, dia pergi kat sana. Dia pergi kat sana tak ada, dia besarkan lagi skop pencarian Acap tu. Korang boleh tengok sendiri dekat YouTube abang Acap tu, dia ada buat YouTube and dia ada update untuk kita semua tahulah tentang status pencarian Acap dah sampai mana. Memang kita boleh nampak dekat YouTube tu abang Acap sendiri pergi cari Acap, pergi cari dengan dia punya tim dia. Memang tak henti-henti guys. Sampai sekarang even dah dekat 2 tahun pun still lagi mencari. So guys, ada beberapa kemungkinan ataupun teori. Yang pertama, selepas beberapa hari Acap hilang, ada pula kabar angin yang mengatakan Acap ni dah ada dekat Johor, dia dah ada dekat Muar, dah balik dah rumah pun, dah selamat. Tapi polis Johor mengesahkan bahawa mereka tidak mendapat sebarang laporan tentang penemuan Acap dekat Johor. Maksudnya Acap tak ada pun dekat Johor. Itu semua adalah palsu guys. And then timbul lagi satu pula yang mengatakan Acap ni ada problem dengan dia punya bini dia, ada masalah keluarga lah, rumah tangga dia. Tapi bila dikatakan isteri dia tu Hamizah memberitahu kepada media yang mengatakan dia memang tak ada apa-apa masalah dengan Acap pun. Memang diorang punya perkahwinan memang tak ada masalah guys. Jadi yang tinggal sekarang ni adalah teori tentang penglibatan makhluk alam gaib yang kita sebagai orang Islam wajib percaya tentang kewujudan mereka. Bak kata Ustaz Zahar Idrus, percaya dengan kewujudan diorang, bukan percaya dengan diorang. Wajib percaya benda, wajib percaya wujud jin. Jangan wujud percaya ke jin. Faham tak geng? Iblis wujud tak? Wajib tak percaya? Wajib percaya tu kena faham. Wajib percaya iblis itu wujud, bukan percaya pada iblis.
Berdasarkan daripada rakaman audio yang dipercayai dihantar oleh salah seorang sukarelawan, apa yang dikatakan orang tu, dia cakap kemungkinan Acap ni dia dah pergi kahwin dengan bunian dan tak nak balik ke alam nyata. Tapi guys, ada setengah ulama yang mengatakan mustahil untuk manusia berkahwin dengan jin. Tapi ada juga setengah ulama yang cakap benda tu possible, benda tu boleh jadi kenyataan. Benda tu salah tapi benda tu boleh jadi. Wallahualam. Khairul pun tak tahu nak cakap apa sebab Khairul bukan alim ulama guys. Kuasa Allah, siapa tahu kan. Benda ni juga boleh dikaitkan dengan kes kehilangan budak dekat Broga dulu tu. Budak tu hilang selama 7 hari guys. And then benda ni memang viral lah. Memang budak tu cakap bunian ajak dia kahwin guys. Masa dia dekat alam bunian tu 3 hari je. Tapi bila dekat alam nyata 7 hari guys. Memang panjang lah kes yang budak dekat Broga tu. Tapi kita bukan nak cerita yang kes kat Broga tu. Kita sambung balik. Jadi dekat dalam video tu guys, kita boleh nampak diorang ni seolah-olah macam tengah tarik something. Ada yang mengatakan diorang ni tengah tarik tangan Acap untuk kembali ke dunia nyata. Maksudnya masa tu diorang dekat sempadan tau. Dekat sebuah sempadan yang berjaya dibuka. And then dia tengah tarik Acap untuk rentap Acap untuk kembali ke dunia nyata guys. Tapi Acap yang tak nak balik. And then dekat video tu korang boleh tengok ada seorang perempuan pergi baling batu macam tengah baling dekat something. Ada yang tengah azan. Memang agak kucak-kacir juga masa tu. And then dikatakan at that time juga ada wanita yang kena rasuk dekat situ. Memang keadaan tu huru-hara sikit. So guys, korang tahu sendiri, bila kita berada dekat dalam hutan, kalau kena ganggu dengan makhluk-makhluk alam gaib tu memanglah perkara yang sangat-sangat kita tak nafikan lah perkara tu boleh terjadi. So para sukarelawan yang pergi cari Acap tu kena ganggu dengan makhluk-makhluk alam gaib, yang di mana perkara ni dikongsikan oleh Tok Anjang. Tok Anjang ni menceritakan bahawa masa diorang pergi join misi pencarian tu, dia ada seorang member dia yang tak percaya sangat dengan perkara-perkara mistik ni. Tapi akhirnya dia sendiri yang kena. Ketika diorang ni sedang khusyuk baca Al-Quran dekat area pencarian tu, dekat hutan-hutan tu, dengan secara tiba-tiba ada seorang lelaki tua yang datang menghampiri kawan Tok Anjang tu dan memberikan petunjuk tentang keberadaan Acap. Dia siap bagi tahu keadaan Acap macam mana, Acap dekat mana. Tapi lelaki tu hilang serta-merta daripada pandangan mata mereka. And then bukan setakat pasal lelaki tua tu je guys, diorang ni juga ada dengar bunyi motor dekat dalam hutan. Ada dengar bunyi lagu tradisional yang macam berentak inang gitu. Dekat dalam hutan malam-malam buta, mana datang motor, mana datang bunyi lagu, siapa yang buka? Kita sendiri boleh berfikir dengan waras. Tapi dia punya tim masa tu memang dengar. Semua tim dia memang dengar bunyi tersebut guys. Bunyi motor dan bunyi lagu dendang inang. And then Tok Anjam ni cakap lagi, benda yang biasa sangat diorang kena bila diorang tengah jalan-jalan dekat dalam hutan tu, memang kebiasaannya bahu ataupun kepala diorang kena sentuh, ataupun ada benda yang pegang dekat bahu dengan kepala diorang. Macam kalau kita kena sentuh, lepas tu bulu roma terus naik. And then perkara ni juga bukanlah Tok Anjang punya tim saja guys. Ada tim-tim yang lain juga kena kacau. Benda-benda yang samalah macam Tok Anjang ni kena. Tapi abang solo ambush kita memang steady guys. Abang solo ambush kita tu memang terkenal dengan pergi terkejar hutan seorang-seorang, pergi sana seorang-seorang, pergi sana. And then masa pencarian Acap tu juga abang solo ambush ni pergi join guys, turun padang untuk bantu family diorang mencari Acap. And then korang sendiri tahu, bila dia seorang-seorang tu, masa dia tengah seorang-seorang tu, dia ternampak checkpoint lebih kurang dalam 15 meter daripada kamera dia, tapi dia tak sempat nak rakam benda tu. And then dia siap bagi tahu lagi, aku tak nak cari kau, aku nak cari Acap. Aduh, saya tak nak Pontianak, saya nak jin. Sila keluar. Kalau boleh berinteraksi, sila keluar. Ashraf, Acap. And then sampai sekarang Acap masih tak ditemui guys. So apa yang kita boleh buat adalah kita berdoa je lah, semoga Acap ditemui. Okay, persoalan. Sebenarnya ada satu persoalan yang agak sukar dijawab and masih tertanya-tanya sampai sekarang. Memang kira agak tertanya-tanya dengan benda ni tau. Korang semua perasan tak,
Orang-orang yang hilang dekat dalam hutan tu kebanyakannya ataupun selalunya orang yang berjantina lelaki. Korang perasan tak benda tu? Kenapa lelaki yang selalu hilang dekat hutan? Kira masih tak dapat jawapan pasal benda tu. So, kalau korang tahu, korang komen dekat bawah. Until next time, see you soon. Assalamualaikum.